Dan selepas ini 10 pagi hingga 1 tengah hari anda akan bersama dengan Noheti Paradi untuk rancangan Aspirasi 10.1 bermula dengan rancangan Rahmatan Lil Alamin. InsyaAllah Fadil Ustaz Rushdi Ramli Al-Jauhari hari ini katanya akan menyambung lagi tentang cerita tentang bab penampilan Nabi SAW. Dan kalau minggu lepas fokusnya tentang sepatu Nabi, minggu ini fokusnya lebih terarah kepada cincin Nabi SAW ya. Pakai cincin tangan belah mana, jari apa, sama-sama nantikan perkongsiannya. Dan untuk warna pagi esok kita akan kembali, besok ada generasi bersama Prof. Dr. Muhayyam Muhammad dan banyak lagi lah insya-Allah. Ya, sehingga itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bual bicara mesra koperasi itu tadi telah dibawakan eksklusif untuk anda oleh Angkatan Koperasi Kebangsaan Malaysia Berhad Angkasa. Layari www.angkasa.co.op atau hubungi bahagian komunikasi korporat Angkasa di talian 0378007800 untuk maklumat lanjut. Baru tahu senang rupanya nak tambah saham, Nasir. Aku pun nak senang juga. Tambah saham macam mana tu? Skim infak Nil Wakaf Angkasa untuk saham akhirat. InsyaAllah ganjaran pahala berganda. Oh, dah lama berwakaf melalui skim infak Nil Wakaf Angkasa. Bayar tunai, online atau potong gaji. RM1 pun boleh, asalkan ikhlas. Jom kita tambah saham lagi. Saham wakaf nilainya kecil, ganjaran besar dan manfaat berpanjangan. InsyaAllah. Hubungi skim infak Nil Wakaf Angkasa 0378846767, WhatsApp 012-602-9655 atau layari www.angkasa.co.op. Hiburan mendidik jiwa hanya yang terbaik di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM melancarkan buku menghormati lambang-lambang kebesaran negara sebagai bahan ilmiah untuk rujukan dan sumber maklumat berkenaan sejarah, falsafah dan nilai setiap lambang kebesaran negara iaitu Jata Negara, Jalur Gemilang dan alat-alat kebesaran diraja. Menterinya Datuk Saifuddin Abdullah berkata penerbitan buku itu merupakan usaha pihak KKMM melalui Jabatan Penerangan hasil keputusan mesyuarat Kabinet pada 1 Julai pada tahun lepas berikutan beberapa insiden penyalahgunaan lambang kebesaran oleh sekumpulan individu yang tidak bertanggungjawab dan ditularkan di laman media sosial. Universiti Teknologi Petronas UTP akan mencipta satu lagi sejarah apabila membina Taman Geologi terbesar di Malaysia yang dikenali sebagai UTP Geological Rock Garden UTP GRG. UTP menerusi satu kenyataannya menjelaskan bahawa UTP GRG dijadual disiapkan pada hujung tahun depan. Menurut kenyataan tersebut lagi, ia akan merangkumi kawasan berkeluasan 44,550 meter persegi dengan laluan sepanjang 1.1 kilometer yang menghubungkan 5 tempoh tematik mengelilingi tasik yang dilengkapi dengan landscape prasejarah, batu tongkol, fosil, model dinosaur serta beberapa peralatan pengeluaran petroleum seperti kepala telaga, pelantar penggerudian dan platform. Pihak berkuasa kesihatan Mesir menganggap vaksin COVID-19 AstraZeneca selamat kerana tidak melaporkan kesan sampingan serius selepas digunakan. Pada awal bulan Februari, Mesir menerima penghantaran pertama sejumlah 50,000 dos selepas mencapai persetujuan dengan AstraZeneca untuk membekalkan 20 juta dos. Sumber memberitahu akhbar LU Mesir bahawa setakat ini tiada kesan sampingan yang didaftarkan selepas beribu rakyat Mesir disuntik vaksin tersebut. Pada Ahad, penasihat Kementerian Kesihatan Noha Asim memaklumkan saluran TV DMC antara 1,000 dan 2,000 warga Mesir menerima suntikan vaksin itu pada setiap hari. Dalam pada itu, agensi ubat-ubatan Eropah kini sedang menyiasat kemungkinan terdapat kaitan antara suntikan vaksin AstraZeneca dan peningkatan masalah darah beku. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Berita seterusnya bakal ke udara pada pukul 12 tengah hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Jom jadi
menjadi pemanggil bertuah dan sertai kuis inspirasi menerusi slot warna pagi, destinasi dan ekspresi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 22 Februari hingga 16 April 2021. 3 pemenang setiap hari hanya di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kapsul Masa. Pada tanggal 5 Mac 2013, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, telah dianugerahkan Best Mobile Apps untuk aplikasi mobile JAKIM, iaitu MyJakim. Anugerah ini adalah sempena Forum Future Golf yang dianjurkan oleh Future Golf, iaitu sebuah badan penerbitan terkemuka mengenai pemodenan sektor awam di rantau Asia Pasifik. MyJakim adalah salah satu daripada aplikasi rasmi JAKIM yang menyediakan maklumat yang tepat dan sahih. Maklumat yang disediakan adalah berkaitan dengan solat seperti panduan waktu solat, masjid terdekat dan penentuan arah kiblat. Ia juga mengandungi direktori halal yang meliputi senarai produk halal dan premis halal. Aplikasi MyJakim juga dilengkapi dengan e-book untuk tahlil dan yasin. Ia merupakan bentuk rujukan paling mudah selain disediakan juga koleksi himpunan doa dalam bentuk audio dan grafik. Beberapa ciri lain yang terdapat pada MyJakim ialah kemusykilan agama, fatwa, direktori halal dan juga khutbah Jumaat. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan AKIB Negara Malaysia. يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام أمتنا على دين الإسلام اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad SAW. Selamat pagi, salam aspirasi untuk semua sahabat pendengar IKIM. Tak kira mana jua anda berada, terima kasih kerana terus setia menerusi perkongsian di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Dan masanya untuk Yati bersama dengan anda menerusi perkongsian aspirasi edisi Rabu yang positif ini bermula pukul 10 pagi sampai dan nanti ke pukul 1 tengah hari, insya-Allah. Teman berteman kita 3 jam untuk perkongsian kita dan pun telah anda luangkan
4 jam bersama dengan Sufian Amrin dan juga Hazwan Shah sebentar tadi untuk Warna Pagi. Jadi terima kasih kepada mereka berdua. Biar masih gigih kat sebelah saya ni, membantu saya lagi, Masya Allah. Jadi terima kasih kepada mereka untuk perkongsian di Warna Pagi. Dan untuk bersama dengan Yati, kejap lagi kita akan kongsikan perkongsian Rahmatan Lil Alamin bersama dengan Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari. Tapi sebelum tu kita dengarkan sedikit sedutan minggu lepas apa yang Ustaz kongsikan. Dalam kitab Fathul Bari, kitab At-Taisir, Syarah As-Suyuti, Alal Muslim dan Syarah As-Suyuti Alal Nasai. Dia sebut pertama antara rasulnya Imam Baihaqi, Imam An-Nawawi, Imam Khattabi dan Imam Ibnu Arabi, Imam As-Suyuti menyebutkan bahawa ada berapa alasan tegahan tersebut. Yang pertama, rupanya ini cara menyerupai cara jalan syaitan. Syaitan pun pakai slipper rupanya. Itu dia, syaitan pakai slipper rupanya. Itu larangan memakai slipper sebelah kaki je. Kalau nak pakai dua belah kaki. Kalau tak nak pakai, jangan pakai dua belah kaki sekali. Dan Alhamdulillah itu minggu lepas. Dan insyaAllah untuk minggu ini, sekejap lagi Ustaz Rusdi Ramli Al-Jauhari akan kongsikan berkenaan dengan pemakaian cincin, sunnah cincin baginda Rasulullah SAW. Kejap lagi kita akan kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur seketika bersama dengan Mas Reza Masri dengan Selagi Hayat. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Selagi hayat di kandung badan, selagi mata belum terpejam, sentiasalah berbakti buat ayah dan bunda. Sesungguhnya masa emas mereka penuh mencuri perhatianmu. Jangan ada yang terleka, melepaskan waktu yang semakin hampir. Padamu ya Rabbi, ku mohon kepadamu dengan sepenuh hati. Ampuni dosa ayah dan bunda. Padamu ku memohon, lindungilah mereka dari segala duka nestapa di jiwa. Wahai anak tercinta, berbaktilah selagi termampu, kerana sepanjang hayatnya melindungi kamu. Wahai anak tercinta, berbaktilah selagi termampu, kerana sepanjang hayatnya melindungi kamu. Padamu ya Rabbi, ku mohon kepadamu
Segarnya susu Wildan dan. Segarnya susu Wildan dan. Mak, susu ni lah yang Ica bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi, macam mana nak beli? Ni, Mak. Mak hubungi je 019-965-3166, 019-965-3166 atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Bolehkah suami menarik balik hibah kepada isterinya? Bolehkah hibah ditarik balik oleh ibu atau bapa? Bolehkah wasiat dibuat kepada waris? Bolehkah wasiat menafikan faraid? Apakah perbezaan tentang pesanan sebelum meninggal dunia dengan wasiat? Apakah perbezaan antara wasiat dan hibah? Adakah anda tahu harta sepencarian boleh dituntut kerana poligami walaupun suami bernikah di luar negeri dan tidak mendaftarkan perkahwinan? Anda ingin tahu kaedahnya? Anda ingin tahu penjelasan dan penyelesaiannya? Hadirlah ke program kami secara atas talian kursus asas kaedah pengurusan harta keluarga Islam siri 2021 pada 23 dan 24 Mac 2021. Anjuran Institut Kefahaman Islam Malaysia. Yuran adalah sebanyak RM300 saja. Untuk pendaftaran hubungi 03-6204-6323 atau 325. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW bersabda yang bermaksud, sesungguhnya pada kurma ajwa aliyah ini ada ubat penyembuh atau ia merupakan ubat penawar bagi racun apabila dimakan pada awal pagi. Dapatkan kurma ajwa aliyah yang ditanam di Tanah Haram Madinah dari kami, SGR Sumayyah Global Resources. Layari www.kurmaajwanabi.com atau hubungi 018-310-4380. Assalamualaikum, saya Ustazah Isfadiah, sahabat pendengar. Nabi kita pernah bersabda, sesiapa yang memberi makan berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seumpama orang yang berpuasa itu tanpa menguranginya sedikit pun. Untung kan kita dapat dua pahala sekaligus. Apa kata kita taja orang buka puasa melalui Serantau Muslim? Layari tajaberbuka.com atau hubungi 03-8408-1789. Sedekah Serantau Muslim. Pandemik COVID-19 yang melanda dunia sejak awal 2020 hingga kini telah mengganggu gugat banyak aspek kehidupan di zaman moden. Muzakarah Pakar COVID-19 Islamic Responses pada 17 Mac 2021 akan membincangkan bagaimana dasar-dasar awam, usaha negara dan inovasi sektor awam dan swasta dirangka dan dilaksanakan untuk menjaga maslahah umat dan melindungi kesejahteraan bersama. Sertai perjalanan muzakarah pakar ini di Institut Kefahaman Islam Malaysia, IKIM, secara dalam talian. Penyertaan adalah percuma dan tempat adalah terhad. Mari sertai kami secara langsung di Facebook IKIM dan Facebook TV IKIM. Bang, ni campur ni satu lagi berapa bang? Okey, kejap. Ni harga dia. Murahnya bang. Package combo kembali lagi. Tempah sekarang sementara masih ada. Hubungi 012-686-9236 atau 0173452564. Tertakluk pada terma dan syarat. Hari tutup permohonan iklan adalah setiap 16 hari bulan pada setiap bulan. Buku terbitan terbaru IKIM, Islam dan Wabak, pengajaran daripada COVID-19. Buku ini memerihalkan pendekatan Islam terhadap wabak dengan mengetengahkan fakta-fakta tentang COVID-19 dari sudut syariah, pemikiran Islam, prinsip kesihatan, kekeluargaan dan kerohanian. Dapatkan segera buku keluaran terbaru ini dengan harga RM20 di ikimniaga.my. Hubungi 03-6204-6388 atau 389 untuk maklumat lanjut. Hari ini saya nak kongsikan kenapa anda perlu perbaharui insurans dan cukai jalan dengan portal otek.my, otek.my. Otek.my memperkasakan insurans patuh syariah. Otek.my telus. Otek.my adalah portal pertama di Malaysia yang paparkan semua harga takaful kenderaan untuk anda pilih serta menawarkan diskaun dan ribat tunai. Ada bengkel panel takaful di seluruh negara dengan bantuan kecemasan 24 jam walaupun rosak di rumah. Mudah. Selesai perbaharui insurans, cukai jalan pun dihantar ke rumah. Otek.my. Mudah dan murah. Klik-klik-klik, rotek sampai rumah. Pagi yang indah disinari warna yang indah. Hiasi pagi anda dengan info semasa, muzik nasyid kontemporari, santapan minda berinspirasi dengan wadah informasi menerusi rancangan kesihatan, analisis dan topik pagi. Semuanya dalam segmen Warna Pagi bersama Pian dan Hazwan 6 hingga 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, marilah balik, kata Allah, baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau reda balik, lagi diredai. Siapa yang reda? Kita balik. Siapa yang meredai kita? Allah yang menanti. Melaka 89.5 FM. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih pada anda yang terus setia bersama kami menerusi perkongsian di Aspirasi. Untuk jam pertama ini kita bakal bersama menerusi perkongsian Rahmatan lil Alamin. Bersama dengan kita tak lain tak bukan dah pun bersedia di hujung talian untuk bersama dengan sahabat-sahabat kita. Ada Ustaz Rusli Ramli Al-Jawhari untuk perkongsian kita pada hari ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz kerana sudi sekali lagi bersama dengan sahabat pendengar yang ikuti secara langsung di FB IKIM FM saat ini, di YouTube channel IKIM dan juga di Ustaz Rusli Ramli Al-Jawhari page Ustaz, dan juga insya-Allah bersama-sama kita dengarkan di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia, Radio IKIM. Dan hari ini Ustaz nak bawakan kita tentang tajuk cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasionalnya apa, dari sudut akhlaknya, dari sudut kesihatannya, insya-Allah kita akan kongsikan. Awalan ini sedikit mukadimah daripada Ustaz. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Qad rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fa amma ba'd. Masih pada DJ Yati dan seterusnya sidang pendengar dan penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, terutama dan selama-lamanya mari sama-sama kita merafai setinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita masih diberikan kesempatan masa oleh Allah untuk kita duduk dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan kita duduk majlis ilmu ini dikira sebagai ibadah yang akan memberatkan neraca timbangan kita dan seterusnya akan baik kita untuk mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, amin. Alhamdulillah kita dah dapat sikit berita gembira. Mudah-mudahan dia menjadi kenyataan bagi kita untuk kita boleh solat tarawih kali ini. Alhamdulillah di masjid. Dan bazar Ramadan pun kembali beroperasi. Cuma jangan jadi bazir Ramadan, sudahlah Sebab bazar dengan bazir ni dia beza baris saja, satu baris atas, satu baris bawah kan. Mudah-mudahan kita benar-benar bebas daripada COVID-19 insya-Allah, dan kita dapat menjalani kehidupan kita sebagaimana yang sebelum ni atau lebih baik daripada yang sebelum ni insya-Allah. Amin. Okey, untuk pertemuan kita hari ini kita akan bincang tentang cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun dah pakai cincin dah ni cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali kalau kita rujuk daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min wariqin wa kana fusuhu habasyian. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an, cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perak dan batunya, cincinnya adalah daripada Habsyah ataupun Habsyi. Hadis yang seterusnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu an. Baginda SAW bersabda, sesungguhnya baginda membuat cincin daripada perak dan baginda menjadikan cincin itu sebagai cok mohor Nabi SAW, dan David kadang-kadang tidak memakainya. Itu yang disebutkan. Okey, daripada hadis yang seterusnya pula, jadi apa yang kita dapat ambil kesimpulan kalau kita dapat kongsikan tentang Allahumma salli ala sayyidina cincin Nabi SAW, kita boleh rangkumkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Ada beberapa hadis, antaranya cincin Nabi SAW diperbuat daripada perak dan batunya daripada Habsyah. Yang kedua, cincin Nabi SAW daripada perak dan mata cincinnya sebahagian daripada cincin tersebut. Okey, dan yang ketiga, ukiran pada cincin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah
Muhammad satu baris, Rasul satu baris, dan Allah satu baris. Berarti ini cincin yang dijadikan sebagai cok mohor Nabi SAW. Kenapa? Rupa-rupanya Raja Kisra Parsi, Raja Kisra Parsi dan Raja Kaisar Rom dan Raja Najasyi Habsyah tidak menerima surat yang tidak bercok mohor. Lalu baginda SAW membuat cincinnya sebagai cok mohor. Nanti ada kaitan kenapa Nabi ada kaitan dengan cara Nabi memakai cincin tersebut. Dan apabila baginda masuk ke dalam tandas, baginda akan menanggalkannya. Sebab itu kalau kita lihat hadis ni, maksudnya yang tadi kita bincang bahawa cincin yang Nabi buat sebagai cok mohor tu jarang-jarang Nabi pakai, jarang-jarang Nabi pakai sebab dia cok mohor. Kalau Nabi pakai, ada cara Nabi pakai, insya-Allah. Ini cincin yang cok mohor yang kita ni. Kalau siapa mengikuti kita di FB IKIM, insya-Allah kita boleh lihat Allah SWT boleh lihat cincin ini, boleh lihat cincin Muhammad, dia bawah sekali, dia bulat bentuknya, lepas tu ada ukiran dengan nama Nabi SAW Muhammad, kemudian baris kedua atas adalah Rasul, baris kedua atas adalah Allah. Kalau sepatutnya kita buat cincin nama kita atas baru dia ke bawah kan, tapi dimulakan daripada bawah sebab Nabi nak meletakkan nama Allah tu lebih tinggi berbanding nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Muhammad dia letak bawah, Rasul dia letak tengah, dan Allah di bahagian atas. Allah di bahagian atas. Inilah cincin cok mohor Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Hadis yang lain kalau kita rujuk okey. Ini cara Nabi mengenakan cincin, Rupa-rupanya ada cincin Nabi SAW ni diperbuat daripada perak. Kalau kita rujuk pada hadis-hadis tadi tu, dibuat pada perak. Kenapa perak? Ni kita nak bincang. Kenapa perak? Perak yang pertama dia adalah material yang keras. Material yang keras. Sebab itu kalau kita bincang nanti bab pedang Nabi SAW, disebut bahawa kana fusuhu, bulu pedang Nabi SAW adalah daripada perak. Daripada perak. Rupanya perak ni adalah material yang keras, berbanding kalau emas. Kalau emas nak jadikan sebagai cincin, dia kena campur dengan logam yang lain ataupun material yang lain. Sebab itu kalau kita beli cincin, contohnya sekarang ni popular macam-macam yang cincin tu ada bunga daun ketum lah ada cincin roti ban lah, ada KLCC lah. Okey, nak bentuk semua roti ban KLCC, biskut tawa lah daun ketum lah, bunga apa macam ni, nak bentuk dia tak boleh memang 100% emas, dia kena campur dengan logam yang lain. Itu kita panggil emas 916. Berarti 91.6% je emas, lebihnya tu adalah daripada logam lain. Barulah boleh dibentuk sebagai cincin, barulah boleh dibentuk sebagai rantai, barulah boleh dibentuk sebagai gelang dan subang sebagainya. Okey. Kalau 100% emas, dan sifat emas ni lembut sebenarnya. Sifat emas ni lembut dan mudah patah. Sifat emas lembut dan mudah patah. Kalau kita nak buat jongkong emas pun, dia tak boleh 100% emas, dia 999, berarti 99.9% emas. 1% tu bukan emas untuk menjadikan dia jongkong. Kalau tak, dia mudah untuk dibengkokkan dan dipatahkan. Sebab emas ni bukan material yang keras berbanding perak. Jadi perak ni adalah material yang keras. Okey. Sebab itu Nabi SAW memakai cincin daripada perak sebab dia adalah material yang keras. Yang kedua ni yang paling besar dari sudut akhlak. Kenapa Nabi SAW memakai cincin daripada perak? Kerana perak ini sebenarnya adalah material ataupun logam yang berharga. Kalau tak berharga, dia tidak akan ada zakat emas dan perak. Tetapi logam perak ini tidak dilihat sebagai mewah. Tidak sebagai mewah. Jadi dia akan menghilangkan riak dan bangga. Cuba para ibu kita kan, dia kalau pakai emas, Masya Allah, seorang akan jeling jari ibu-ibu kita yang pakai emas kan. Wah, ini pattern baru ni, daun ketum ni, dia kata. Daun ketum ni. Ini pattern baru ni, apa biskut tawa ni. Biskut tawa dia dah lama dah Yati. Pulut dakap pun dah lama dah. Yang terbaru ni dia main daun-daunnya. Daun ketum, daun ganja pun ada. Daun ganja pun ada sekarang ni. Kalau tengok, pakai daun ketum, ni. Tapi kalau kita pakai material daripada perak, orang tak akan jeling jari kita. Orang tak akan jeling. Dia kata, wow, emas kan. Orang tak akan katakan macam tu. Sebab
Emas, perak ni dia adalah material yang ada harga sebab ada emas, ada zakat emas dan perak, tetapi dia tidak dilihat sebagai mewah. Sebab itu Nabi SAW mengenakan cincin daripada perak, selain daripada dia material yang keras. Yang kedua, dia adalah dia bukan lambang kemewahan. Dia bukan lambang kemewahan. Itu yang kita bicara tentang Allah SWT, tentang kenapa Nabi memakai cincin daripada perak. Okey, sebenarnya kita ni, kalau kita nak bincang, kita boleh dapat 5 pahala sunnah mudah dengan memakai cincin dia. Ataupun sebagainya kita kata ini adalah cara-cara Nabi SAW memakai cincin. Dan dengan cara ini, kita dapat 5 pahala sunnah. Pahala sunnah. Dengan mudah sebenarnya. Dengan mudah. Sebab itu, Allahumma salli alaihi. Kalau kita bicara tentang ini, pertama sekali, pakai cincin hukumnya sunnah lah. Pakai cincin hukumnya sunnah. Sebab kalau kita rujuk dalam hadis Nabi SAW, banyak daripada Anas bin Malik, kemudian daripada sahabat Nabi SAW, Abu Haim Samah, daripada Anas juga, dan disebut daripada hadis yang lain, daripada banyak daripada Anas bin Malik, daripada Qatadah, daripada Anas bin Malik, yang menceritakan tentang cincin Nabi SAW ni, Nabi memakai cincin. Jadi kalau kita pakai cincin ni, dapat pahala sunnah lah. Itu satu. Okay. Yang kedua, dapat pahala sunnah kalau materialnya daripada perak. Jadi kalau kita pakai cincin selain daripada perak, ya, kita dapat pahala sunnah pakai cincin. Tapi kita tidak mengikut sunnah Nabi SAW yang cincin Nabi daripada perak itu, kita tak dapat pahala yang kedua itu. Tapi tetap dapat pahala pakai cincin. Yang ketiga, kita pakai pada jari tangan kanan. Kita pakai jari pada tangan kanan. Okey. Jadi sama ada jari Allahumma salli, jari tengah ataupun jari kelingking ni, kita dapat pahala sebab Nabi SAW hadis yang kuat, Nabi memakai cincin pada jari tangan kanan baginda SAW. Walaupun ada hadis yang menyatakan bahawa Nabi memakai pada jari kiri itu bukanlah maksudnya kebiasaan Nabi SAW, sekadar memberi isyarat kepada para sahabat bahawa hukum memakai cincin pada jari tangan kanan bukanlah wajib, dia sekadar sunnah, dan tidaklah haram memakai cincin pada jari tangan kiri, dan juga tidak makruh pakai cincin pada jari tangan kiri. Dia hukumnya harus, cuma yang terbaiknya yang dapat pahala sunnah ialah pakai pada jari tangan kanan, sebab baginda SAW akan mendahulukan yang baik pada semua sebelah kanan, pada semua sebelah kanan. Jadi kalau kita pakai cincin belah kiri, tak ada masalah, dia tak haram, tak makruh, hukumnya harus, boleh. Cuma Nabi SAW lebih memakai cincin pada jari tangan kanan baginda SAW. Ada rasionalnya, lepas ni kita bincang tentang apa rasional Nabi pakai cincin pada jari tangan kanan. Kemudian disebut dalam hadis Nabi SAW memakai cincin pada jari kelingking baginda SAW. Jari kelingking baginda SAW. Okey. Kenapa jari kelingking? Nanti kita bincang. Sebab ada 2 jari yang dimakruhkan kepada lelaki tapi tidak pada perempuan, itu jari telunjuk dan jari tengah. Nanti kita bincang tentang rasional kenapa dimakruhkan. Dan seterusnya, dari sudut hadis, kalau kita bincang, hadis yang lebih kuat adalah jari kelingking berbanding jari manis. Walaupun ada juga hadis pada jari manis, tapi jari kelingking ini lebih kuat berbanding jari manis. Sebab itu kalau kita nak berpegang kepada yang lebih kuat, dalilnya, sumbernya adalah jari kelingking. Itu pahala yang keempat, ataupun cara Nabi pakai cincin yang keempat. Dan serta otomatiknya bila kita mengikut Nabi SAW pakai cincin pada jari kelingking, dapat pahala sunnah yang keempat. Yang kelima, batunya, ni batu cincin tersebut dihadapkan ke tapak tangan. Macam ni Macam ni nanti? Masuk ke dalam lah kiranya. Ya, kita pusingkan menghadap ke tapak tangan kita. Okey. Ini ada hikmahnya. Nanti kita bicara selepas ni apa hikmah dia. InsyaAllah. Jadi saya rasa 5 ni cukup dulu kita bincang tentang cara Nabi SAW memakai cincin. Kemudian secara otomatiknya kita dapat 5 pahala sunnah dengan kita memakai cincin. Kalau kita ambil yang satu, dapat satu. Kalau kita ambil material daripada perak, kita dapat 2 pahala sunnah. Bila kita pakai pada jari tangan kanan, 3 pahala sunnah. Bila kita pakai pada jari kelingking, dapat 4 pahala sunnah. Bila kita pakai pada jari kita menghadapkan batu cincin tu ke arah tapak tangan ataupun menterbalikkan ke arah tapak tangan, dapat 5 pahala sunnah.
Itu pahala dari sudut amalan kita mengikut Nabi SAW. Nanti lepas ni kita bicara lebih detail lagi tentang apa rasionalnya jari kelingking, apa rasionalnya batunya dihadapkan ke arah tapak tangan. Lepas ni insya-Allah. Lepas kita beristirahat seketika, untuk rakan pendengar yang sedang khusyuk dengarkan perkongsian kita pada kali ini, boleh saja terus tekan butang share bagi yang sedang menyaksikan di FB IKIM FM. Tekan butang share untuk lebih ramai lagi faham, lebih ramai tahu dan lebih ramai dapat pahala. 5 pahala percuma macam tu je kan, untuk kita mengikuti sunnah insya-Allah. Dan kita akan beristirahat seketika, kembali selepas ini tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami menerusi perkongsian rahmatan lil alamin. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Jom jana pendapatan bersama sertai tim Wildan. Layari www.susuwildan.com untuk info lanjut. Jom bekalkan anak dan dengan susu Wildan. Susu kambing Wildan untuk ceria sepanjang hari. Hubungi 0199653166 untuk info lanjut. Alhamdulillah. Waktu ini masih lagi bersama menerusi perkongsian rahmatan lil alamin bersama dengan Ustaz Rusli Ramli Al-Jawhari. Hari ini kita cerita tentang cincin baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam penampilan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 5 perkara yang kalau kita buat, kita mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat pahala memakai cincin ini. Tadi Ustaz dah gariskan, pakai cincin itu pun dapat pahala dah. Pakai cincin je pun dah dapat pahala. Lepas tu diperbuat daripada perak, jari tangan kanan, jari kelingking, batunya di hadapan, itu pada tapak tangan. Dan kita sambung lagi perkongsian kita, Ustaz, silakan.
Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Okey. Mendahulukan jari tangan kanan daripada Ali bin Abi Talib. Daripada Ali bin Abi Talib, katanya Rasulullah SAW memakai cincin pada jari tangan baginda SAW. Hadis riwayat Tirmizi, Abu Daud dan An-Nasai. Jadi hadis ni yang menguatkan baginda SAW memakai cincin pada jari tangan kanan baginda SAW. Antara rasionalnya apa Yati yang kita boleh kita ambil ada dua. Rasional dari sudut sains rupanya mengelakkan terkena kotoran kerana tangan kiri ini lebih disifatkan sebagai kalau Nabi nak membuang kotoran ataupun membersihkan najis, baginda akan menggunakan tangan kiri. Jadi kalau pakai cincin pada tangan kiri, dia akan menyebabkan kotoran itu akan melekat ataupun terselit pada cincin yang kita pakai pada jari tangan kiri. Sebab memang tangan kiri dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk membersihkan kotoran dan untuk membersihkan kotoran. Sebab itu hukumnya makruh kalau kita istinja ataupun bahasa Melayu kita panggil cebok selepas kita buang air besar atau buang air kecil menggunakan tangan kanan. Hukumnya makruh. Hukumnya makruh dengan menggunakan tangan kanan. Sebab pertama tangan kanan kita nak gunakan untuk makan, untuk memegang benda-benda yang baik. Dan kalau kita bincang sudut sains pun pada najis manusia ni ada satu bakteria dipanggil E. coli. E. coli yang boleh menyebabkan kita keracunan, boleh menyebabkan ialah bila bakteria masuk dalam perut kita dia boleh menyebabkan sakit lah. Jadi sebab itu kalau kita pakai cincin pada jari tangan kiri, dia akan menyusahkan untuk kita kita panggil istinja, untuk kita membersihkan kotoran. Sebab itu baginda lebih mendahulukan yang kanan, jari tangan kanan. Itu rasionalnya. Itu rasional. Kalau kita rujuk pun dalam hadis Nabi SAW, kalau ada hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, tangan kanan Rasulullah SAW digunakan untuk bersuci dan makan, sedangkan tangan kiri baginda dipergunakan untuk buang air dan membersihkan segala kotoran. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi menguatkan hujah bahawa tangan kanan ni untuk perkara yang baik, yang bersih, dan tangan kiri adalah untuk membersihkan kotoran dan najis, kan? Jadi ini antara rasional kenapa Nabi memakai cincin pada jari tangan kanan baginda SAW. Dan walaupun ada hadis yang Nabi pernah pakai cincin pada jari tangan kiri, dan kalau kita rujuk pun ada satu hadis yang menunjukkan bahawa Hasan dan Husin, cucu Nabi SAW, memakai cincin pada jari tangan kiri. Sebenarnya tujuannya adalah untuk memberi isyarat kepada masyarakat ketika itu. Kalau Hasan dan Husin, dia memberikan isyarat pada sahabatnya yang tidak bertemu dengan Nabi SAW ataupun para tabi', para tabi' yang hanya bertemu dengan para sahabat tapi tak dapat bertemu dengan Nabi SAW, dan beri isyarat pakai cincin pada jari tangan kiri bukanlah haram, bukanlah makruh, hukumnya harus. Sebab itu dia bukan nak menyalahi sunnah dengan memakai cincin pada jari tangan kiri, tetapi nak memberi isyarat kepada masyarakat ketika itu, para sahabatnya, bahawa Nabi SAW juga pernah memakai cincin pada jari tangan kiri. Dan kenapa Nabi pakai pada jari tangan kiri juga tujuannya untuk memberi isyarat kepada masyarakat atau para sahabat Nabi SAW, pakai cincin tangan kiri bukanlah haram ataupun makruh, dan pakai cincin pada jari tangan kanan bukanlah wajib tetapi sekadar sunnah, sekadar sunnah. Itu antara rasional akhlaknya yang kita boleh ambil kenapa kita dahulukan memakai cincin pada jari tangan kanan. Baginda SAW akan mendahulukan perkara yang baik dengan tangan kanan. Itu antara rasional akhlak lah, sebagaimana hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, baginda menyukai memulai sesuatu perkara dari sebelah kanan pada saat memakai sandal, capal dan sebagainya, menyisir rambut, bersuci, dan fi kulli sya'ni, maksudnya bagi setiap urusan Nabi SAW, Nabi akan mendahulukan tangan kanan. Sebab itu sunnah kita pakai tangan kanan, sebab dalam semua perkara Nabi akan dahulukan tangan kanan, dan tangan kiri ada khusus, ada kerja khusus untuk dia. Saya tertarik dengan satu soalan nanti di di FB kita, Faridah Zainuddin. Cincin jari kelingking maksudnya kena makan pakai 3 jari, tak susah ke Ustaz? Okey, ini saya kena beri pencerahan. Okey, baginda SAW guna 3 jari ni bukan untuk makan semua benda, bukan semua makanan. Nabi guna 3 jari bila Nabi makan buah satu, yang kedua bila Nabi makan roti dan cecah dengan kuah. Jadi Nabi gunakan 3 jari. Tapi kalau makan yang lain, contohnya makan nasi, mungkin kita nak guna 3 jari, banyak tumpah kat lantai daripada masuk dalam mulut.
Lagi satu, nampak Islam tu susahnya nak pakai 3 jari. Sebab itu kalau kita nak mengamalkan sunnah Nabi SAW, kita kena merujuk dengan orang yang ustaz-ustaz yang lebih pakar. Bukan ambil terus daripada hadis. Tengok Nabi SAW makan dengan 3 jari. Saya pernah tengok satu rancangan drama di TV yang bila dia arahkan suami dia ikut sunnah Nabi SAW. Dia suruh suami dia makan nasi dengan 3 jari. Suaminya macam tak selesa makan 3 jari, banyak yang tumpah dia masuk dulu. Sebenarnya 3 jari hanya makan buah dan Allah SWT dan makan roti yang berkuah saja, roti yang berkuah. Okey. Jadi dia macam tak ada kaitan sikit dengan cincin pada tangan kiri ni, bukan kerana nak menyelamatkan tangan kiri ni, tak. Itu ada juga kadang-kadang Nabi SAW dia makan 5 jari, tapi kalau melekat pun makanan pada jari, pada celah-celah jari ni tak ada masalah sebab makanan tu bersih. Berbanding kalau tangan kiri yang melekat padanya adalah kotoran, adalah kotoran tu. Dan ada juga yang respon kita pada cincin Nabi SAW, batunya dia batu apa? Tu yang bahaya kalau kita nak sebut ni. Kalau saya sebut batu akik, lepas ni semua lari beli batu akik. Kalau kita kata batu ni, tak. Sebenarnya nanti kita bincang tentang batu apa. Dia tak ada spesifik batu apa yang Nabi pakai, cuma dia sebut batu daripada cincin Nabi. Kalau daripada Anas bin Malik adalah batu daripada Habsyah. Batu apa? Wallahualam. Batu apa? Wallahualam. Dan kenapa tidak didetailkan, nanti kita akan bincang tentang tu. Okey. Itu bincang dari sudut tangan kanan. Okey. Dari yang seterusnya pula, batu permatanya kenapa Allahumma salli ala Sayyidina dihadapkan ke tapak tangan? Apa rasionalnya? Kalau kita rujuk hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, katanya ketika Rasulullah SAW hendak mengirimkan surat ke negara yakni A'jam, negara bukan orang Arab, Parsi, Rom dan sebagainya, Habsyah, dikatakan bahawa baginda bahawa negara A'jam tidak menerima surat yang tidak mempunyai cop rasmi, tidak mempunyai cop rasmi ataupun dipanggil khatam. Okey. Lalu baginda SAW membuat bentuk cincin, dan aku dapat mengingatinya bahawa aku dapat melihat warna putih cincin itu di tapak tangan baginda SAW. Hadis riwayat Tirmizi. Jadi kata Anas bin Malik, cincin tu cop mohor, kemudian aku lihat ada kilauan putih di tapak tangan baginda SAW. Ini mengisyaratkan pada kita bahawa Nabi SAW menterbalikkan batunya tu, yang cop mohor Muhammad Rasul Allah tu yang diukir pada perak tadi tu, dihadapkan ke tapak tangan, dihadapkan ke tapak tangan. Sebab kata Anas bin Malik, aku melihat cahaya putih di tapak tangan baginda SAW. Apa rasionalnya? Dari sudut sains, rupanya ini cara Nabi memelihara cincin. Ini cara Nabi memelihara cincin. Okey. Sebab cincin itu adalah cop mohor Nabi SAW. Ada ukiran Muhammad Rasulullah. Kalau Nabi pakai di sebelah luar batu cincinnya tu yang ada tulis Muhammad Rasulullah tu di sebelah luar, mungkin baginda berjalan tersandung ke, tersangkut ke pada dinding yang kasar ke, ataupun pada benda yang keras, dia akan merosakkan ukiran tu. Merosakkan ukiran tu. Itu dari sudut sains kenapa Nabi menterbalikkan batu cincinnya ke arah tapak tangan. Macam kita lah, kalau kita beli cincin yang mahal, contohnya batunya delima ke, zamrud ke, berlian, kalau kita pakai Ustaz di luar, macam mana? Berlian Ustaz, mahal. Oh, berlian, Masya Allah. Berlian kan, ataupun yang tadilah emas daun ketum ke apa semua tu tadi tu, kan kalau kita pakai di luar, kita berjalan dia tergesel ke ataupun dia tersangkut pada permukaan yang keras, dia mungkin akan mematahkan, mungkin akan menyebabkan dia calar ataupun merosakkan cincin tersebut. Itu antara kenapa baginda SAW menterbalikkan batunya ke arah dalam untuk memelihara ukiran yang ada pada cincin Nabi yang Nabi jadikan sebagai cop mohor. Itu dari sudut rasional sains. Bagi rasional akhlak, rupanya ini cara Nabi SAW nak menjaga hati. Kita tahu bahawa cincin Nabi SAW bukan sahaja cincin yang Nabi jadikan cop mohor. Nabi ada cincin juga yang tadi kita bincang daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya batunya daripada Habsyah. Batunya daripada Habsyah. Jadi kalaulah batu itu memberikan, macam contohnya menarik perhatian orang, tengok, zamrud asli ni, mesti mahal ni, orang terus pegang jari kita kan, setiap kali jumpa orang pegang jari kita. Jadi saya tak langsung, wah hebat mahal ni, bukan murah-murah zamrud ni.
Kalau siapa perasan, Zamrud ni dia di Piala Dunia bola sepak tu, ada line warna hijau bawah tu, itu ada Zamrud. Yang Piala Dunia tu adalah emas tulin. Okay, Zamrud ni adalah suatu batu permata yang tinggi nilainya, dan daripada batu delima yang dipanggil dalam bahasa Arab dipanggil yakut, yakut. Okey, dia panggil yakut. Okey, jadi Allah SWT, Nabi nak jaga hati sebenarnya. Jadi memberi isyarat pada kita, kalau kita nak jaga hati, jangan kita riak dengan pemakaian cincin yang dari batu yang mahal. Kita terbalikkan cincin batunya ke arah tapak tangan supaya tidak dilihat oleh orang lain. Tidak dilihat oleh orang lain. Kalau kita tujuan nak mendedahkan ataupun nak menunjuk-nunjuk dia suka pakai cincin, 5 pahala sunnah tadi tak dapat terus jadi. Hilang terus pahala sunnahnya 5 tadi tu. Sepatutnya kita dapat mudah 5 pahala sunnah dengan pakai cincin, tapi bila kita dengan niat nak menunjuk, dengan niat nak riak, ataupun kita nak berbengah-bengah dengan batu cincin, 5 pahala sunnah tadi kita tak dapat. Pakailah pada jari tangan kanan pun, pakailah pada jari kelingking pun, pakailah daripada meterai perak pun, pakailah pun, 5 pahala sunnah tadi hilang sebab riak. Sebab itu Nabi SAW pakai cincin, terbalikkan batunya ke arah tapak tangan kerana nak menjaga hati. Yang ketiga, yang kedua, daripada sudut akhlak, kita tahu batu cincin Nabi SAW yang Nabi jadikan cok mohor itu ada kalimah Allah. Okey, ada kalimah Allah. Sebab itu tadi kita bincang, cok mohor ni jarang-jarang Nabi pakai. Jarang-jarang Nabi pakai. Sebab itu ada seorang sahabat, dia bila masukkan tangan Nabi pada kocik Nabi, dia kata, aku terpegang cincin tu. Terpegang cincin Nabi SAW. Maksudnya Nabi jarang-jarang pakai sebab ada nama Allah. Okay, satu. Yang kedua, kalau Nabi nak masuk dalam tandas, cara Nabi menjaga nama Allah ialah Nabi menterbalikkan ke arah tapak tangan, kemudian Nabi genggam. Kemudian Nabi genggam. Jadi ini cara menyembunyikan. Kalau kita masuk dalam tandas, ada kalimah Allah pada cincin kita. Kalau perempuan ada pada loketnya, hanya cukup menterbalikkan loketnya ke arah badan, kemudian masuk tandas. Kalau kita buka, letak kat luar, kita keluar tandas, hilang kan. Jadi cara macam tu, maksudnya Allah SWT terbalikkan saja. Dia kira memelihara nama Allah, memuliakan nama Allah. Jadi Nabi SAW memuliakan nama Allah dengan menterbalikkan batunya ke arah tapak tangan, sebab pada cincin Nabi, cok mohon Nabi SAW tu ada kalimah Allah, Muhammad Rasul Allah. Jadi itu cara Nabi SAW memelihara nama Allah. Itu dari sudut kenapa Nabi menterbalikkan Allahumma SWT batu cincinnya ke arah tapak tangan. Lepas ni nanti kita sambung sikit nak pakai kat jari mana dan jari mana yang tak dibenarkan untuk pakai. Kita akan kongsikan lepas kita berhenti rehat seketika. Untuk rakan pendengar, ada sebarang pertanyaan, persoalan, anda boleh saja ajukan di FB IKIM FM, di YouTube channel IKIM, ataupun di WhatsApp IKIM di 011290040004. Banyak soalan menduduru masuk, insyaAllah kita akan tanyakan nanti kan satu persatu pada yang bagi Ustaz. Kita akan berhenti rehat sekali lagi. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syaitan, bila sebaik kita baca satu juzuk Al-Quran, tiba-tiba kita yang menerima amalan kita sendiri. Kita rasa kita solehah, lepas tu kita rasa kita lebih baik daripada orang yang tak baca walaupun satu muka surat. Tiba-tiba lidah kita yang baru habis satu juzuk Al-Quran, kita pun bertanya kepada suami di sebelah, awak berapa muka surat hari ini baca Quran? Saya dah habis dah satu juzuk. Subhanallah, na'udzubillah min zalik. Rupanya satu juzuk yang dibaca itu bukan menambahkan iman dia, bukan menambahkan lidahnya menjadi akhlak yang mulia, tetapi dia mengeluarkan kata-kata yang ada unsur riak, ada unsur takabur dengan satu juzuk yang dia baca pada saat itu. Manakala mungkin suami yang dipeli itu pula bertukar dapat pahala, sebab pahala sabar dipeli isteri yang baca satu juzuk Al-Quran dan dia tak baca walaupun satu muka surat. Berhati-hatilah kita. Sebab itu para ulama berpesan, kadang-kadang dengan satu istighfar perlu disusuli dengan istighfar yang lain, kerana mungkin istighfar pertama dengan rasa ujub, kemudian istighfar kedua ujub lagi, susuli sehinggalah hilang penyakit-penyakit yang boleh merosakkan istighfar kita tu. Pelihara diri, didik hati, tarbiyah usah berhenti. Terus dengarkan IKIM menerusi perkongsian tarbiyah setiap hari Jumaat pada pukul 10 pagi, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
Tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Jom jana pendapatan bersama dengan sertai tim Wildan. Layari www.susuwildan.com untuk info lanjut. Jom bekalkan anak anda Wildan susu kambing untuk ceria sepanjang hari. Hubungi 0199653166 untuk info lanjut. Baiklah, lanjutnya lagi kita akan bersama menerusi Rahmatan lil Alamin. Kita cerita tentang pemakaian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menerusi cincin baginda di sebelah kanan, dibuat daripada perak, matanya sebelah dalam. Kemudian ada 5 pahala yang kita boleh dapat mudah-mudah dengan hanya memakai cincin tapi mengikut sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebelah kiri, sebelah kanan? Tadi kita dah jawab kan? Ustaz dah jawab kan? Kenapa jadi kelingking, Ustaz? Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, kalau kita lihat pakai di jari mana, mengenai jari, sepakat para ulama menyebutkan sunnah pakai cincin di jari kelingking. Berdasarkan hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Anas bin Malik yang menceritakan tentang adalah cincin Nabi SAW, adalah Nabi SAW memakai cincin pada jari ini. Jadi yang ditunjuk itu adalah jari kelingking baginda SAW. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Jadi Anas bin Malik adalah, kita tahu, khadam Nabi SAW, orang yang sentiasa rapat dengan Nabi SAW, orang yang berkhidmat kepada Nabi SAW sepanjang hari, yang setiap hari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, membantu Nabi dari sudut urusan harian Nabi ataupun rutin harian Nabi SAW. Berbeza dengan Ibnu Mas'ud, kita panggil sebagai khadam yang membawa selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada juga khadam yang menemani perjalanan Nabi SAW, ada juga. Tapi khadam ni kita jangan takrifkan khadam ni orang suruhan, orang gaji, hamba, tak. Khadam ni adalah, dia berasal daripada kalimah khidmah. Jadi orang yang berkhidmat kepada Nabi SAW. Jadi Anas bin Malik ni adalah orang yang rapat dengan Nabi SAW. Sebab itu dia dapat melihat semuanya terperinci. Daripada, kalau kita lihat daripada bab uban Nabi SAW, Anas bin Malik yang boleh menceritakan tentang rambut Nabi, uban Nabi SAW di kepala dan di janggut tidak melebihi 20 helai uban. Sebab dia yang boleh kira, sebab dia terlalu rapat dengan Nabi SAW. Sedangkan para sahabat yang lain, dia bukan tak rapat yatis, tapi dia sebenarnya rasa gerun, takut, dan rasa macam dalam diri tu ada rasa malu kalau nak kita nak tenung wajah Nabi terlalu lama. Jadi dia ada sifat macam tu. Berbanding Anas memang dah rapat dengan Nabi SAW, jadi dia tak ada rasa macam Allah SWT kita kata takut ke, tak ada. Berbanding sahabat-sahabat yang jarang-jarang bertemu dengan Nabi SAW, kalau bertemu Nabi SAW dia akan tunduk je, dia tak maksudnya rasa macam gerun nak menatap wajah Nabi terlalu lama. Sebab itu Anas bin Malik ni dia orang yang dekat dengan Nabi SAW. Sebab itu dia menyebutkan bahawa Nabi memakai cincin pada jari ini dan menunjukkan pada jari kelingking Nabi SAW. Satu lagi hadis, Nabi Muhammad SAW menasihatkan Sayyidina Ali selepas dia berkahwin dengan anak andanya, iaitu Sayyidatina Fatimah, supaya Sayyidina Ali memakai cincin pada jari manis atau jari kelingking, iaitu anak jari. Di samping itu Ali bin Abi Talib berkata Rasulullah SAW telah melarang saya memakai cincin pada jari telunjuk dan jari tengah. Jari tengah. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, Tirmizi dan An-Nasai. Jadi memberi isyarat pada kita boleh nak pakai cincin pada jari kelingking dan jari manis. Jari manis. Masyarakat Melayu kita, Yati dan sidang pendengar yang berhormat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, jari manis tu yang beri nama jari manis tu orang Melayu. Kalau tak basuh tangan, jilat masin juga. Dia tak manis pun. Dia jari manis ni sebab jari manis ni Allah dia istilahnya jari yang istimewa. Kalau tunang, sarung pada jari manis, okey. Kalau kahwin, jarum pada jari manis, kan. Cuma kena tahulah beza. Kalau cincin risik, jari tangan kiri, jari manis tangan kiri, itu maksudnya orang ni telah dirisik. Itu masyarakat Melayu kita. Kalau pakai cincin pada jari Allah SWT manis tangan kanan, itu orangnya dah bertunang. Orangnya dah bertunang. Atau kena beza, kena pandai tahu, kena tahu tentang tu. Itu masyarakat Melayu kita lah. Kenapa dipanggil jari manis? Sebab semua cincin di hari yang indah tu dipakai pada jari manis. Tapi kalau kita rujuk hadis yang lebih kuat adalah jari kelingking Nabi SAW. Okey. Ada larangan daripada hadis ni, baginda Rasulullah menegar Sayyidina Ali daripada memakai cincin pada jari telunjuk dan jari tengah. Kenapa? Okey, pertama sekali jari telunjuk itu adalah
simbol homoseksual kaum Nabi Lut AS yang dibinasakan. Jadi ketika itu masyarakat kaum Nabi Lut yang homoseksual, tak perlulah nak tanya kau ni homoseksual ke tak, kau ni tak. Isyaratnya adalah cincin pada jari telunjuknya. Cincin pada jari telunjuknya. Itu isyarat bahawa dia adalah Allah SWT homoseksual. Saya menarik juga perhatian daripada sahabat pendengar kita Abu Anas Al-Galileo. Dia sebut betul ke cerita yang ni kita pakai cincin pada jari pada ni ibu jari. Adakah betul dikatakan amalan kau? Tak, dia bukan ibu jari, dia jari telunjuk. Cuma ibu jari ni dia Nabi